Saya nak Ya. kembalikan balik persoalan daripada Dr. Rofandi yang berkenaan dengan apakah kerana penekanan umat Islam di Malaysia ini yang lebih kepada aspek akidah berbanding aspek fiqhiyah sehingga menimbulkan kekeliruan di kalangan umat Islam, contohnya beza di antara tawakal dengan tawakul, kan? Begitulah. Apa pandangan Ustaz? Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Kita tengok bahawa akidah tak pernah salah. Yang salah tu kefahaman orang yang belajar akidah itu. Seolah-olah akidah ini menjadikan kita ini tidak ada usaha. Sedangkan Allah Ta'ala mencipta kita ni ada dua. Satu, perasaan kita yang kita bergantung pada Tuhan, dan ikhtiar yang Allah Ta'ala cipta kepada anggota badan kita. So, tawakul ini dia berpura-pura. So, alasannya malas. Dia punya punca dalam malas dan juga tidak mempunyai harapan yang besar. Adapun tawakul ini, yang sebut ada beza tawakul dengan tawakul ataupun orang Malaysia panggil tawakal. Dia adalah usaha kemudian kita serahkan. Ya, ini yang membezakan kita dengan malaikat. Malaikat tak ada usaha apa. Allah Ta'ala programkan kepada dia jadi macam tu. Adapun manusia ini, inna aradul amanah ilal ibal semua tu, fa'abaina ayahmilnaha wa hamalal insan. Jadi al-amanah yang ulama menggunakan ialah hakul ikhtiar, hak untuk memilih. So dia pilih untuk sakit kan, dia pilih untuk sihat. Sebab itu kefahaman sebenarnya, sebab itu disebut perubahan manusia itu semua berdasarkan kefahaman. Ya. Kita menghadapi sekarang ini gejala yang kita hadapi, penentangan kadang-kadang pada anti dan sebagainya berpunca daripada pemikiran yang sudah lama. Makna dia umat Islam lalai daripada untuk mentajdid pemikiran dunia itu. Adakah dunia ni musuh kepada agama ataupun dia adalah jalan kepada syurga? Jadi banyak perkara-perkara yang selalu menyelipungi kita bahawa macam dunia ni anti kepada agama. Dan inilah kita, sedangkan kita selalu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi minta baik saja tapi kita anggap dunia ni salah. Dunia yang salah itu kalau kita ubah jadi matlamat. Tapi sekarang ni apa yang berlaku dalam golongan mereka ini, mereka bukan tidak faham, kadang-kadang saja-saja tak mau faham. Kadang-kadang itu mungkin kerana tidak mau membaca ataupun terpengaruh sebab manusia dia senang terpengaruh. Tapi akhirnya kalau kita berjaya dia menyelesaikan juga, tapi sebab itu kita nak apa mereka ni kerajaan seperti mana kata Tuan Jebuang tadi, maksud dia kena cepat dan perlu tindakan yang lebih aktif dan progresif. Sebab saya dah sebutkan pada minggu lepas, berhenti seperti pada total lockdown ini sebenarnya tidak bagus. Cukup okeylah. Sebab apa, nanti kita jadi blur lagi. Semua orang tidak bertindak, semua orang tidak berfikir, semua orang tidak terlibat. Sebab ini adalah masa depan negara kita. Dan hari ini kita jumpa ramai orang semua pakat mengeluh. Di TV pun mengeluh apa yang akan jadi pada pada nasib mereka yang mempunyai pendapatan harian ataupun mingguan. Dan ini satu benda yang saya perlu masyarakat tolong sama. Tapi sebagai ustaz-ustaz pun masih persoalkan lagi. Ini yang masalah kita. Masih lagi persoalan. Hari ini ada tersebab. Saya pun sedih jugalah sebab mereka ni sebahagian daripada guru kita. Dia kata siapa yang vaksin hidup 2 tahun saja. Mana dia pun buat ramalan. Dah ada ramalan. Siapa yang tahu hidup mati kita? Kita ikhtiar. Kalau katalah ditakdirkan mati 2 tahun, terima je lah. Mati hidup, tapi sekali kita bernyawa, kita kena ikhtiar. Kita ni sekarang ni, saya ibaratkan Ustaz, Tuan Guru, Dr. Haji Amrah, kita ada dalam kapal yang sedang dipukul ombak. Tapi tak boleh berhenti. Kalau berhenti lagi teruk. Jadi kita move saja. Nak mati 2 tahun kita kira haling lah. Kita tak tahu. Yang ni dia buat ramalan. Jadi yang masalah sebahagian golongan agama. Yang mereka ini duduk di rumah, tak ada kajian, tak berjumpa dengan orang.
hanya berjumpa dengan mereka, tak jumpa dengan doktor. So bila banyak maklumat yang bukan, yang dia panggil maklumat underground lah kita kata, tak ada fact. Saya kalau fakta yang dikeluarkan oleh kerajaan itu salah, lebih baik daripada seorang yang betul. Kerana dia adalah perbincangan, dia adalah syura. So ini dia benda yang kita sama-sama ambil tanggungjawab. Sekarang ni melibatkan bukan cakap nyawa. Saya inginkan semua rakyat terlibat macam tu Haji kata tadi. Bukan setakat di hospital. Kalau kita hanya menunjukkan gambar orang di hospital, itu sebahagian rakyat Malaysia. Kita nak semua terlibat. Barulah kita rasa nak bela negara, tapi kesilapan apa dia media masa ni, dia tunjuk gambar hospital saja. Jadi orang pun rasa lepas saja yang buat kerja. Sedangkan rakyat Malaysia banyak yang nak tawarkan diri. Dan ini yang perlu ada minda perubahan yang saya rasa ini bukan lagi time kita nak bergaduh. Kita mesti bersatu hati. Sebab bagi saya pakat dah tak larat duk macam ni. Okey, satu lagi benda yang saya nak tanya Ustaz. Ada baru ni juga Jabatan Agama Islam Negeri mengatakan mana-mana ustaz yang menyampaikan benda yang tidak benar akan ditarik tauliahnya. Akan ditarik tauliah mengajar. Jadi adakah ini satu perkara yang betul ataupun sebagainya Ustaz? Tu hak sebagai pemerintah lah, dia nak tarik tu, kita tak ada kuasa apa. Sebab ini sekarang ni ugat kestabilan. Saya nasihat pada ustaz-ustaz lah, kalau nak cakap juga tak setuju, cakap di rumah lah. Jangan buat rekod. Kan? Kita setuju tak setuju ni kita tak boleh nak halang. Sebab dia bukan iman. Tapi kalau nak lawan cara terang-terang, kerajaan pun ada hak untuk tarik. Ya. Betul. Baik.